Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita baca lagi kitab atau buku Sunnah Amanah. Sambungan daripada yang lepas, iaitu hadis 41. Hadis Sunan At-Tirmizi jilid 3 hadis nombor 1631. Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Jabir bahawasanya ia berkata, pada hari Ahzab, Sa'ad bin Mu'az dipanah, kemudian mereka memotong otot tangannya. Kemudian Rasulullah memutuskannya dengan api, maka tangannya membengkak dan beliau membiarkannya. Kemudian darahnya mengalir, beliau memotongnya bahagian yang lain, maka tangannya membengkak. Ketika melihat yang demikian itu, Sa'ad berkata, wahai Allah, janganlah engkau mengeluarkan mematikan diriku sehingga aku merasa gembira kerana penderitaan Bani Quraidah. Kemudian otot tertahan tidaklah menitis satu titis pun sehingga mereka mencari keadilan pada Sa'ad bin Mu'az. Kemudian ia dikirim kepadanya, lantas Sa'ad menghukumi, iaitu orang-orang lelaki mereka supaya dibunuh, sedangkan orang-orang perempuan mereka dibiarkan hidup kerana kaum muslimin boleh minta pertolongan kepada orang-orang perempuan itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamu telah tepat di dalam menetapkan hukum Allah atas mereka. Mereka ada 4,000 orang. Ketika ia selesai membunuh mereka, maka ototnya membelah, lantas ia mati. Masalah yang sama diriwayatkan pula daripada Abu Sa'id dan Atiyah Al-Khurazi. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Riwayat 42 hadis Sunan Ibn Majah jilid 1 hadis nombor 0687 mewartakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimashqi, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Al-Auza'i, mewartakan kepada kami Abu Najasi. Dia berkata, aku mendengar Rafiq bin Khadij berkata, kami solat maghrib pada masa Rasulullah SAW, maka salah seorang daripada kami keluar setelah usai solat, sedangkan dia masih dapat melihat tempat-tempat yang terkena panahnya. Mewartakan kepada kami Abu Yahya Az-Zafarani, mewartakan kepada kami Ibrahim bin Musa seperti di atas. Riwayat 43 hadis Sahih Muslim jilid 1 hadis nombor 0594 dari Rafiq bin Khadij katanya, kami biasa solat maghrib bersama-sama Rasulullah. Setelah usai solat, kami masih dapat melihat sasaran anak panah kami. Riwayat 44 hadis Sunan At-Tirmizi jilid 3 hadis nombor 1738. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Al-Bara' bin Azib. Seseorang berkata kepadanya, apakah kamu pernah lari dari sisi Rasulullah, hai Abu Umairah? Dia berkata, tidak, demi Allah, Rasulullah tidak pernah mundur dari peperangan. Tetapi orang-orang yang maju dengan cepat mundur ketika dilempari oleh kabilah Hawazan dengan anak panah, sedang Rasulullah tetap berada di atas binatang keldai beliau. Dan Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib memegang tali kendalinya seraya Rasulullah SAW bersabda, aku adalah seorang Nabi, tidak berdusta. Aku adalah anak laki-laki Abdul Muttalib. Riwayat 45 hadis Sahih Muslim jilid 2 hadis nombor 0863 dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkatanya, pada waktu di masa Rasulullah, ketika aku sedang bermain panah, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Lalu kulemparkan semua alat permainanku. Fikirku, aku hendak menengok apakah gerangan yang dilakukan Rasulullah bila terjadinya gerhana seperti itu. Setelah aku sampai ke tempat beliau, aku dapati beliau sedang mengangkat tangan, mendoa, takbir, tahmid dan tahlil sampai matahari terang kembali, membaca 2 surah dan solat 2 rakaat. Riwayat 46 hadis Sahih Muslim jilid 1 hadis nombor 0090 dari Sya'ban radhiyallahu an, katanya dia mendengar Hasan radhiyallahu an bercerita,
masa dulu ada seorang laki-laki keluar bisul. Ketika ia tidak dapat lagi menahan sakit, ditusuknya bisulnya itu dengan anak panah, menyebabkan darah banyak keluar sehingga ia meninggal. Lalu Tuhanmu berfirman, aku haramkan baginya syurga. Kemudian Hasan menunjuk ke masjid sambil berkata, demi Allah, Jundab menyampaikan hadis itu kepadaku dari Rasulullah di dalam masjid ini. Riwayat 47 hadis Sahih Bukhari jilid 3 hadis nombor 1255 dari Mishwar bin Makhramah dan Marwan radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah keluar dalam masa peperangan Hudaibiyah. Ketika telah sampai di satu jalan, Nabi bersabda, sesungguhnya Khalid bin Walid dighamim dalam pasukan berkuda orang Quraisy menjadi pengintip, maka ambillah jalan ke sebelah kanan. Demi Allah, Khalid tiada mengetahui sehingga ketika dalam debu tentera, berangkatlah Khalid memacu kudanya untuk memberi peringatan kepada orang Quraisy, dan Nabi Muhammad terus berjalan sehingga ketika beliau berada di puncak bukit yang akan dituruni menghadap mereka, unta beliau bersimpuh berhenti. Orang banyak berkata, hal-hal ucapan menghalau unta. Unta itu tiada mahu berjalan. Mereka berkata, Kaswa mogok, Kaswa mogok. Nabi Muhammad berkata, Kaswa bukan mogok. Dan itu bukan sifatnya. Melainkan ia ditahan oleh yang menahan gajah yang datang untuk meruntuh Kaabah. Kemudian Nabi bersabda, demi Tuhan yang diriku di tangannya, setiap mereka minta padaku suatu rencana buat membesarkan kehormatan Tuhan, selalu aku berikan kepada mereka. Kemudian beliau mengherdik unta beliau, lalu ia melompat, kata rawi yang meriwayatkan hadis. Kemudian beliau berpaling dari mereka sehingga berhenti di tengah padang Hudaibiyah. Di situ ada lubang yang berisi sedikit air. Orang banyak menyauknya sedikit-sedikit dan tinggal di situ, sehingga mereka menghabiskan air itu. Maka diadukanlah kehausan kepada Rasulullah. Lalu beliau mengambil anak panah dari tabungnya. Kemudian beliau suruh mereka mencacaknya ke dalam lubang itu. Maka demi Allah, memancarlah air dengan derasnya sehingga mereka kembali. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Budail bin Warqa Al-Khuzai dalam satu rombongan dengan kaumnya, suku Khuza'ah. Mereka adalah kepercayaan Rasulullah di antara penduduk Tihamah. Kata Budail, saya meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay berhenti di tempat-tempat air Hudaibiyah, dan dengan mereka ada unta yang masih menyusukan anaknya. Mereka akan memerangi dan melarang tuan untuk mengunjungi Baitullah. Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya kami datang bukanlah untuk memerangi seseorang, akan tetapi kami datang untuk mengerjakan umrah. Sesungguhnya orang Quraisy itu telah dilemahkan dan dirusakkan oleh peperangan. Kalau mereka mengkehendaki, saya beri masa tempoh kepada mereka, dan mereka dibiarkan tidak perang antara saya dan mereka. Biarpun saya akan menang kalau mereka hendak masuk ke dalam apa yang dimasuki orang banyak, iaitu perang. Mereka boleh melakukannya. Kalau tidak,